kepada konteks kita hari ini dalam negara kita Malaysia yang mempunyai, kalau kita tengok dalam perlembagaan kita, perlembagaan menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan. Dan juga kita boleh mengamalkan agama Islam itu sebagai kita orang Islam, dan agama itu agama persekutuan kita, dan agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan bebas, tanpa kita tak boleh nak ganggu, dan juga dia orang pun tak boleh nak mengganggu, tak boleh nak berdakwah kepada orang Islam. Tapi yang menjadi masalah kita pada hari ini ialah orang Islam itu sendiri, doktor. Orang Islam itu sendiri yang dah mula untuk menunjukkan perpecahan dalaman kita itu. Jadi yang bagi doktor, bagaimana doktor melihat perpecahan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Yusri, semua hadirin sekalian. Persoalan yang dikemukakan oleh tuan moderator ni merupakan satu isu yang kita jelas sekarang. Jadi saya harap sebelum tu bertahanlah lagi, mungkin dalam sejam lagi kan, khususnya untuk saya tengok banyak sini pelajar-pelajar yang dah, waktu ni kata tadi moderator, waktu yang kritikal sebenarnya. Ni waktu-waktu orang setuju semua. Kalau tak setuju pun dia setuju juga. Setuju dan setujulah. Jadi jangan setuju awal-awal lagi, dengar dulu baru setuju. Baiklah, persoalan berkaitan dengan perpecahan dalam kalangan orang Islam ni, kalau kita lihat dia satu benda yang bersifat mikro. Jadi sebelum tu saya nak kupas dulu sedikit isu yang lebih besar, iaitu makronya. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa Malaysia ni sebuah negara, namun pun majmuk. Majmuk ni terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan sebagainya. Namun jelas bahawa Islam adalah agama rasmi. Kalau tak rasmi, tuan-tuan sekalian, pagi ini, tengah hari ini kita tak boleh buat majlis di sini. Mungkin bila kita nak buat, akan ada penentangan daripada agama dan juga bangsa lain. Tuan-tuan sekalian, mungkin moderator dan Dr. Yusri mungkin baru ataupun tak biasa dengan Sabah. Saya di Sabah ni tak lama, dekat 20 tahun ni di Sabah ni. Jadi nak cerita bahawa di Sabah ni situasi yang agak berbeza sedikit. Berbeza. Kerana apa? Kerana di sini kita tahu kalau sebelah KK, Pantai Barat Selatan, ke Kota Belud, ke Tawasan Dakan, majoritinya adalah Muslim. Tetapi kalau masuk ke bahagian pedalaman, pergilah dari KK, cuba bawa kereta ke Tamunan, tiada masjid. Terus di Tamunan baru sebuah masjid. Tamunan menghala ke pedalaman Keningau, Tenem, tak sampai pun 5 buah masjid yang kita berjumpa di siring-siring jalan. Orang Sabah kata di siring-siring, di tepi-tepi jalan. Tapi kalau di Semenanjung, di Johor contohnya, saya asal dari Johor, setiap mungkin 1-2 km kita boleh jumpa surau dan juga masjid. Berbeza. Jadi kalau kita lihat bagaimana keadaan kat Malaysia dan juga Sabah khususnya ini sangat kritikal. Sebab itu kalau kita tidak kuat iman kita, akidah kita, tadi kita bahaskan 2 orang penceramah yang hebat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, maka kita akan mudah untuk terpesong, terdeviate. Bila akidah dah terpesong, akidah tak mantap, itu yang berlakunya perpecahan. Berpecah ni sebab kita berpegang dengan kalimah suci. Kita mengucap satu hari banyak kali kalimah suci ini dalam solat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap bagus-bagus. Kadang-kadang pelajar kat sekolah, dulu masa saya mengajar di sekolah menengah, pelajar mengucap asyhadu an la, salah tu. Tajuk pun salah, mengucap pun salah. Mengucap mesti betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah suci. Orang Islam kat mana-mana pun, bukan saja di Sabah dan kat Malaysia ni, kat dunia ni, pergilah kat Afrika, kat Amerika, dekat Korea, kat Jepun. Bila kita berpegang satu kalimah ni, kita akan bersatu. Tak kira warna kulit. Kat Sabah ni ada lebih kurang daripada 30 lebih suku kaum, dengan Bajaunya, dengan Bugisnya, Kadazan, Dusunnya, Runguh Sungainya. Jadi tak kira agama apa pun, tak kira bangsa apa pun, kita berpegang dengan satu kalimah, itu kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah menjadikan kita bersatu. Namun oleh kerana tadi dibincangkan, berbeza kefahaman tentang kalimah ini, tentang cara hidup Islam yang sepatutnya, maka disitulah berlakunya perpecahan.
Kemudian pula ada yang para ustaz yang hebat ni, entah balik dari mana entah, bawa ajaran yang bukan tak betul, tetapi tadi kita sebutkan bahawa tidak sesuai dibincangkan dalam khalayak yang umum. Contoh, nanti mungkin akan timbul persoalan tentang majlis-majlis tahlil, tentang baca orang meninggal, kita membacakan mereka di tanah kubur tu dan sebagainya. Itu isu-isu yang kita kata mungkin sangat-sangat subjektif. Tadi Ustaz mengatakan bahawa kalau dahulu kita tengok orang-orang berdakwah, bukan mereka membenarkan sambung ayam, tetapi itulah adalah proses untuk mereka berdakwah. Maksudnya bukannya kita kata dia halal, tetapi cara itu diperosi dan akhirnya mereka semua akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya haruslah kita ini melihat isu akidah ini sebagai isu yang utama, adik-adik. Adik-adik lah banyak ke sini sebab saya dah tua, banyak muda-muda di sini, adik-adik dan abang-abang. Jadi maksudnya perpecahan ini berlaku kerana ilmu. Sebab itulah surah yang pertama, ayat yang pertama Allah Ta'ala turunkan, tak lain tak bukan, kita semua tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Allah Ta'ala tak kata makanlah, tidurlah, apa lagi, menyanyilah, tak. Allah Ta'ala suruh kita bacalah. Baca pertama tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Maksudnya baca itu kita kena belajar. Kena belajar. Kita yang dah berusia ni pun kena belajar juga supaya kita tak terpesong daripada landasan yang sepatutnya. Kita berpegang dengan satu kalimah yang sama, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila ini nak berlaku perpecahan, kalau orang Islam sendiri dah berpecah, musuh Islam akan bertepuk tangan. Belum cerita lagi tentang perpecahan dalam politik, tentang sosialnya, taraf hidup yang berbeza-beza. Aku orang kaya, kau orang miskin, minta maaf, bukan berpuasa, ini meja VIP, bukan VVIP, tak sama. Itu pun jadi satu isu juga. Jadi bagaimana kita menanganinya, itu merupakan satu benda yang perlu pada ilmu. Orang atasan tak perlu sombong, orang bawahan kena respect dan juga patuh pada ketua. Pelajar di sekolah tak bolehlah panggil cikgu-cikgu kau, tapi di sekolah di Sabah ni biasa, cikgu aku mau pergi toilet. Aku tu bahasa yang boleh diterima, tetapi bahasa itu harus diperhalusi. Adakah sesuatu itu digunakan pada orang yang lebih tarafnya, iaitu seorang guru di sekolah. Jadi perkara ini sangat subjektif. Dan Islam ni kita tahu bahawa Nabi sebab apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni yang paling tinggi dan tak ada lebih tinggi daripada Islam lagi. Tetapi siapa yang merendahkan Islam itu? Kita sendiri. Sebab kita tidak beramal dengan Islam. Kita tidak berjuang dengan cara yang betul. Orang-orang barat, musuh Islam, Yahudi, mereka berjuang dengan knowledge. Kita tengok, mereka tekan satu button sampai sudah jet ataupun roket di negara jiran. Kita baru nak start enjin kapal terbang, dah kena tembak, tak sampai lagi. Maksudnya ilmu akan mengatasi segala-galanya. Yahudi ni tuan-tuan sekalian telah merancang nak takluk dunia ni beratus tahun yang dahulu, kalau kita boleh study tentang Yahudi ni. Dan kita sekarang sebenarnya apa saja yang kita buat ni banyak yang terikat dengan dia. Hatta teknologi kita pakai ni pun mereka lah yang menggunakan, mencipta seawalnya. Menggunakan ilmu-ilmu agama Islam yang asalnya itu adalah ilmu kita, tetapi mereka pandai untuk menggunakannya dan akhir kita yang pakai sekarang ni. Siapa tak buka Google sekarang? Tadi kita kata tentang Google. Orang sekarang panggil sebagai guru Google, teacher Google. Buka Google. Bila kita buka Google, kita dah gunakan teknologi mereka. Bila kita guna Yahoo, itu mereka punya teknologi. Apa saja. Sekarang ni WhatsApp pun dia punya juga. Kita dah pakai. Jadi mau tak mau orang Islam sekarang kena jadi orang yang mantap ilmunya. Kita tak boleh hanya bercakap, berjuang. Al-jihadu fi sabilillah, betul. Tetapi jihad dengan apa? Cakap saja? Angkat banner saja? Setakat nak buat demonstrasi saja? Tak cukup. Mereka tak perlu buat demonstrasi, mereka bertindak. So kurangkanlah benda-benda yang tak mahu sebarang kesan kepada kita sendiri. Bila kita buat macam tu kadang-kadang mahu kepada perpecahan. Orang Islam ni ada yang kita kata sebagai golongan yang moderate, sederhana. Ada yang kita lebih sebagai ekstremis. Sebenarnya tak ada pun istilah itu dalam Islam. Yang label itu adalah musuh-musuh Islam. Orang-orang yang tadi barat ni, mereka saja dan gunakan benda itu supaya kita ni berpecah belah. Berpecah supaya kita tidak bersatu. Bila kita tidak bersatu, maka akan hancurlah kita. Dan kita harus menangani benda ni secara bijaksana. Saya cakap sekali, secara bijaksana.
Bukan bijak sana, bijak sini, bijak di situ, bukan. Bijak sana secara berhikmah, secara berilmu pengetahuan. Orang Islam untuk tak berpecah kerana ada ilmu pengetahuan. Orang yang ada ilmu ni tuan-tuan sekalian tak akan mudah terpengaruh dengan sebarang percakapan yang bukan-bukan, yang tak ada dalilnya, yang tak ada sokongannya. Kita sekarang mudah terpedaya. Orang kata boikot, kita boikot, betul. Tapi tadi kata saudara moderator yang kedua, boikot secara ilmu, bukan saja boikot barang. Sekarang kita dah nampak memang tak boleh nak menafikan McDonald dah tak ramai orang pergi. Dah kurang, tetapi kita juga boikot benda-benda yang lain yang kita harus boikot. Dalam dewan ni saya rasa tak ada masalah. Orang yang datang ke dewan ni orang yang telah sedar. Sebab itu kadang-kadang dalam sesi macam ni susah juga. Kita nak bagi tahu pada orang yang tak sedar, tapi tak apalah. Yang dah sedar ni kita lebih sedarkan, kita murnikan lagi. Yang kat luar yang tak datang tu, yang tak sedar-sedar, masalah jadi tak mau datang. Yang dah datang ni alhamdulillah kita perkuatkan lagi, kerana kita lah akan menjadi kader-kader, orang yang boleh menerangkan pada orang yang kat luar sana tu. Jadi dalam isu tadi tu kita harus tahu bahawa contohnya di sekolah di universiti, saya nak kongsi bahawa kalau masa time convocation di UMS ataupun mana-mana universiti kebanyakannya pun, kecuali UAE lah, UAE ini majoriti Islam, yang akan dapat first class honors kelas pertama kalau ada 10 orang 80% adalah bukan Islam. Di manakah orang Islam? Cerita tentang jihad, ceramah agama hebat di masjid, kalau bagi dia tongkat sakti tu, bergegar-gegar tongkat sakti tu, dia boleh bagi ucapan. Tapi bila time akademik, pencapaian, karier tak ke mana. Kan Nabi ada sebut dalam hadis yang bermaksud, orang yang paling baik adalah orang yang kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Nak kaya kat dunia, kena berjaya di dunia. Akhirat akan berjaya juga insya-Allah. Tapi kalau kita miskin kat dunia, minta maaf. Nak sedekah kat masjid pun berkira-kira. Mana duit RM1 tadi ni? RM1 fikir, orang nak derma ni, kalau orang yang berjaya ni tak fikir RM1. Paling-paling tidak pun RM50, RM10. Ini tidak, bila nak derma Jumaat di masjid, tengok yang paling kecil sekali note tu, ada RM1, bagi RM1. Tak apalah, kata ustaz, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas pun tengok juga taraf ikhlas itu. Sebabnya apa? Kalau dia pelajar, RM1 mungkin mencukupi. Tapi kalau dia berjawatan gaji RM5,000, RM10,000, takkan RM1 juga. Maksudnya di situ pun dah boleh tahu dah akan erti perjuangan dalam diri dia. Nak bersatu, tadi saya kata apa? Kena ada ilmu, kena ada pengetahuan, dan kena faham Islam itu dengan cara yang sebenar. Maka kalau tak ada itu, itulah punca bagi saya, punca perpecahannya. Tidak faham agama, tak faham akidah dalam konsep yang sebenarnya. Itulah dahulu untuk sesi pertama ni. Allah alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi Dr. Muhammad Suhaimi. Jadi doktor tadi ada menyebutkan berkaitan dengan tahlil, dan perkara ni memang dah menjadi polemik dalam masyarakat kita. Dan Dr. Rahman tadi pun ada sebutkan alla madhhabiyah qantaratun ila alla diniyah. Ini pun ada ciri-ciri ke arah itu. Dan soalan saya nak beralih kepada yang berbahagia Dr. Yusri. Masyarakat kita pada hari ini ada nampak macam dia berpuak-puak pula tu. Ada puak ni dia mengatakan bahawa boleh tahlil. Ada puak ni pula mengatakan tak boleh nak tahlil. Jadi ini yang jadi masalah dalam masyarakat kita. Saya ada pernah sekali, dia jadi panjang Pak, tapi saya nak beritahu. Pernah sekali bekas mufti yang dahulu, dia ada sebutkan dalam bersama dia dalam satu majlis, dalam satu perbualan, dia mengatakan kita pada waktu ketika masa dia jadi mufti, iaitu Datuk apa ni, Mat Jahya, kata siap saya Datuk Mat Jahya, dia menyebutkan bahawa kita tak ada masalah. Siapa yang nak buat tahlil, buat tahlil. Siapa yang tak nak buat tahlil, tak payah buat tahlil. Siapa yang nak buat talqin, buat. Tak nak buat, sudah. Jadi mana penerimaan itu balik lagi. Tapi apabila dia berpindah kepada mungkin orang yang lebih muda sedikit, makna sekarang ni sudah timbul bid'ah membid'ah itu. Doktor. Jadi nak minta yang berbagi doktor kupaskan sedikit. Adakah akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya ni membid'ahkan, mengajak kita kepada permusuhan begitu doktor? Silakan bagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Ramzi, rakan panelis Fadil Dr. Suhaimi Ta'at,
Fadil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, anak-anak, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah dapat kita sambung sedikit lagi wacana kita yang berkisar tentang akidah, dan soalan merujuk terus kepada soalan yang ditarakan pada saya. Ya, saya pun tak faham kenapa soalan susah-susah bagi kat saya pula. Ya. Tak sempat, jadi sebagai penganjur ni patutnya sempatlah bisik dengan moderator kan, bagilah soalan mudah-mudah sikit. Dibagi susah-susah pula, ya. Baik, panjang ya kalau nak diwacanakan sebagai satu seminar yang tersendiri pun boleh, tentang soalan yang dibentangkan oleh Ustaz Ramzi tadi. Pertamanya tentang berpuak-puak, berpecah-pecah ini, itu suatu ketentuan yang tak dapat kita elakkan, yang merujuk juga kembali kepada sifat kelemahan yang ada pada diri kita. Ya, sebab itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang dibincangkan pagi ini disebut beberapa kali tentang perpecahan umat pada 73 kumpulan contohnya. Kemudian dalam satu hadis lain, bagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa minta 3 perkara, minta diselamatkan umat ini daripada, jangan dibinasakan umat Nabi Muhammad SAW ini daripada oleh akibat bencana, oleh dikalahkan, dimusnahkan sahaja oleh musuh. Kemudian yang perkara ketiga yang Nabi SAW minta agar tidak bertentangan, berpecah sesama sendiri. Jadi 2 dikabulkan, yang diselamatkan daripada bala bencana, musnah sepenuhnya, langsung tak ada gempa bumi, tak ada banjir, itu tak adalah. Tapi jangan sampai musnah seluruhnya umat ini oleh bencana alam ataupun oleh kerana serangan musuh. Serangan musuh parah juga kita, tapi tak sampai musnah. Sampai hari ini masih lagi umat Islam berapa bilion ya, 1.7 ke berapa bilion ya. Cuma yang ketiga yang berlaku perpecahan, pertentangan sama sendiri, yang itu tidak dikabulkan. Jadi oleh sebab itu, dari satu sudut kita, terutama kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman, babul fitan, memang tak pelik, tak terkejutlah orang yang mengaji melihat realiti akhir zaman ini, termasuklah perpecahan-perpecahan. Cuma jadi orang yang cukup pendedahannya, dia tidak akan orang terhilang punca stres, tak tentu pasal sampai tak boleh buat kerja dah, melihat banyak sangat puak dah. Dia sedih mungkin, dia tak suka melihat, tetapi pada masa sama dia tidaklah sampai tak boleh buat kerja lain dah fikirannya hanya terganggu oleh sebab itu. Dia menerima itu sebagai satu hakikat, satu cabaran yang perlu dia hadapi. Dan yang lebih penting sendiri, yang lebih penting lagi, dia tahu bagaimana nak menempatkan diri dia, mengambil sikap dalam realiti pelbagai perpecahan dalaman, aliran dalaman yang berlaku dalam diri umat Islam itu sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau dirujuk tentang isu-isu bid'ah membid'ah, isu-isu perpecahan dalaman dalam bentuk begitu, saya ingin kembali berkongsi pandangan salah seorang tokoh ulama kita yang telah kembali ke rahmatullah, guru kita Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad Uthman Al-Muhammadi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Jadi beliau sering dalam ucapan-ucapan beliau menegaskan alam Nusantara ini, rantau alam Melayu ini, Islam yang datang, yang bertapak sekian lama itu telah datang dalam bentuk yang alhamdulillah, bentuk yang lengkap, bentuk yang utuh,
yang mana majoriti umat Islam di alam Melayu Nusantara ini berpegang kepada, kalau Islamnya, dimensi Islamnya atau dimensi syariatnya, kalau kita menggunakan istilah hadis Jibril, iman, Islam, ihsan itu, dimensi Islamnya adalah syariat yang bermazhab. Bermazhab, terutamanya kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tapi kita mazhab Syafi'i, tapi lebih besar lagi kita menerima sistem bermazhab itu dengan berdisiplin. Syariat kita bermazhab, akidah kita bermazhab juga, iaitu mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah, akidah yang bermazhab juga. Dan dimensi ihsan, dimensi kerohanian, dimensi akhlak kita juga bermazhab. Kalau boleh saya katakan istilah mudah fahamnya, ketiga-tiga itu bermazhab, iaitu kita menerima sistem tasawuf, kerohanian tasawuf yang ada sistemnya yang tersendiri, ada tokoh-tokohnya. Syekh Junaid Al-Baghdadi contohnya, yang kemudian sikit yang disusun, dikemaskan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain lagi contohnya. Jadi ini daripada dahulu inilah mainstream, dan sampai hari ini masih inilah mainstreamnya. Mainstream dalam arus perdana dari segi banyak sudut. Dari segi kalau kita banci siapa paling ramai, ini masih paling ramai. Kalau tengok dari undang-undang tumbuh, undang-undang enactment pentadbiran agama Islam negeri pun ciri-ciri ini ada disebutkan di situ, mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad dan mazhab Syafi'i dan sebagainya. Jadi secara reality on the ground dan secara reality dalam perundangan, pegangan mufti-mufti, pegangan raja-raja, secara umumnya majoritinya adalah ini. Jadi kalau begitu, sepatutnya lah, kalau kita nak jaga, kita cakap mudah ya Ustaz Ramzi ya, tengah hari ni ya. Saya jadi secara mudahnya sepatutnya lah, kalau ada orang nak cenderung kepada aliran lain, oleh kerana apa sebab sekalipun, dia belajar kat luar negara contohnya, dia terdedah pada aliran lain, ataupun dia rajin surf internet, YouTube, dia terjumpa, dia terminat dengan syekh-syekh yang kebetulan aliran tu lain sikit, apa saja sebab sekalipun lah. Tetapi kalaulah dia ni seorang yang bagi saya seorang yang benar-benar baik dan faham agamanya, dia akan menghormati yang majoriti ini. Jadi kamu nak amal yang kamu tu, nak ambil pandangan lain, nak mengatakan apa yang lain lah daripada majoriti ni, secara peribadi terserahlah. Kecuali aliran dia tu dah sangat-sangat jelas-jelas menyeleweng lah, macam ayah Pin ke. Ayah tu kalau peribadi pun, kalau kita tahu kawan kita jadi pengikut ayah Pin, tak tahulah kat Sabah ni ada ayah lain ke? Ada? Ayah apa? Apa saja yang terlalu jelas-jelas tak masuk buku lah. Maka yang tu kalau kita tahu kawan kita ke Syiah yang jelas, yang hulu Syiah ni, kira kita bertanggungjawab juga buat sesuatu. Tapi yang tidak terlalu ekstrim lah istilahnya. Maka kalau dia nak amalkan secara peribadi dia, dalam kelompok dia sendiri, tidak secara agresif, saya rasa taklah jadi masalah sangat. Tapi kalau yang jadi masalah ni, dia agresif, menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, dalam keadaan isu-isu yang dia cuba menyesatkan tu bukannya isu baru, isu yang ulama-ulama yang jauh lebih hebat daripada dia dah bahas, dah bincang, dan kebanyakannya masuk dalam bab khilafiyah. Paling maksimal lah yang boleh dikatakan kalau nak bahas-bahas, masih lagi ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Jadi
kadang-kadang pandangan dia yang dia rasa betul sangat tu tak sampai khilafiyah pun, pandangan syaz, pandangan yang pelik sebenarnya, pandangan yang rata-rata orang tolak. Tapi kalaulah kuat sangat hujah dia pun, paling tinggi pun, dia jadi isu ni masih lagi khilafiyah. Maksudnya kamu ada hujah kamu, ada dalil kamu, ada pandangan kamu, yang ni boleh, yang ni bid'ah, yang ni sekian-sekian tak. Tapi ramai lagi orang lain juga, ulama ada pandangan yang kata boleh. Jadi dalam keadaan macam tu, dalam Islam ada kaedah, kita tak wajar, tak boleh sesat menyesat, menyalah tuding jari, marah orang, nahi mungkar. Nahi mungkar ni tak boleh dalam hal-hal yang masih lagi ada perbezaan pandangan khilafiyah. Kaedah dia berbunyi la yunkaru al-mukhtalaf fihi, innama yunkaru al-mujma' alaih. Cantik kaedah tu, pegang itu, insya-Allah lebih aman, tenteram, ya, negeri di bawah bau betul-betul. Kalau tidak jadi negeri kena ribut taufan, ya. Ribut taufan akidah ni lebih berbahaya daripada ribut taufan yang sebenar. Betul tak? Ribut taufan akidah, ribut taufan sebenar, paling teruk apa jadi? Mati bagi orang Islam yang benar, akidahnya benar, bukanlah suatu bencana yang terlalu besar. Mati, perpindahan ke negeri yang abadi, memang kita semua akan ke sana. Tapi kalau keimanan, ketakwaan kita dilanda taufan akidah, walaupun kita tenang-tenang sahaja, relax aja, tapi dalam kita ni semuanya dah rosak, dilanda ribut taufan akidah, maka Masya Allah, apakah bencana yang lebih besar? Apakah bencana yang lebih besar daripada itu? Kita sedang tergadai kehidupan yang kekal di alam abadi, ya. Kita kalau nyawa kita pendek, na'udzubillah, kalau boleh nak panjang juga dalam ketaatan. Nyawa pendek 30 tahun Tuhan ambil dah, 20 tahun Tuhan ambil. Tapi kalau dalam keadaan yang baik, tak ada apa-apa, bersambung kehidupan di alam abadi, Masya Allah, ya. Tapi kalau akidah rosak, ya. Jadi kaedah tadi, kembali pada kaedah tadi, ya? La yunkaru al-mukhtalaf fih, tidak boleh diingkari benda-benda yang masih khilaf. Benda-benda masih khilaf tak perlu bergaduh. Innama yunkaru al-mujma' alaih, sesungguhnya yang pun boleh diingkari ini adalah perkara yang dah ijma', ya. Hatta contohnya, walaupun mungkin contoh tak berapa sihat lah, merokok lah, merokok ni, walaupun pandangan yang mengatakan tak boleh itu makin kuat hari demi hari, tapi kalau dari segi hukum, fatwa, khilaf apa semua, masih ada khilaf lagi. Jadi tak boleh kita sampai bergaduh. Contohnya adik-beradik sampai masa muka bab rokok ni. Abang kita isap rokok, kita tak rokok. Hari raya dia isap rokok, bergaduh sampai masa muka. Tak boleh. Sebab silaturahim wajib. Hubungan itu wajib tanpa khilaf. Jadi tak wajar kita mengutamakan yang khilaf, mengenepikan yang lebih aula. Yang ni kalau satu kisah yang masyhur, Imam Hasan al-Banna, pengasas Ikhwan Muslimin, walaupun akhirnya Ikhwan Muslimin taklah sepenuhnya mengikut manhaj dia, bagi pandangan saya, dia mati syahid awal, ditembak. Imam Hasan al-Banna satu hari ketika di Mesir, diajak untuk menjadi referee lah satu surau ni, satu masjid ni, berbalah solat tarawih, nak solat berapa, 11 rakaat atau 23, 20 rakaat lah, kalau tak campur witir lah, 8 atau 20 lah. Jadi bergaduh ni, kita yang mana sebenarnya bid'ah, yang patut 20 ke 8 ke, bergaduh. Panggil Imam Hasan al-Banna, cuba jadi referee lah, selesaikan masalah kami. Jadi
8-20 ni khilaf, masih khilaf lagi, walaupun ada pandangan yang lebih kuat, ada pandangan yang kurang kuat. Jadi sepatutnya kita orang yang ni peganglah pandangan yang lebih kuat berdasarkan ilmu kita, ataupun kalau kita tak berilmu berdasarkan ilmu guru kita. Kalau berdasarkan ilmu kita je bahaya tak tuan-tuan, sebab kita semua tak sama-sama banyak belajar bab agama ni, ya. Jadi Imam Hasan Banna bila ditanya, ini sebelum saya passing balik kepada Ustaz Ramzi ni, ni payah ni penyakit mic ni berantu tuan-tuan. Dia kalau dah pegang mic dia payah nak lepas sikit, Sudahkan cerita ni. Jadi bila sampai ke masalah Imam Hasan Banna kata apa? Dia tanya, solat tarawih ni wajib ke sunat? Sunat. Tiba-tiba kat Sabah jadi wajib pula. Kalau sekolah wajibkan lain. Ni kejap pergi bergaduh dengan pengetua pula. Kenapa wajibkan kami solat tarawih? Itu pengetua ulil amri namanya. Pengetua tu pemimpin. Pemimpin ada kaedah lain pula. Pemimpin berhak untuk keluarkan fatwa rasmi apa semua untuk mengatur urusan pentadbiran. Walaupun asalnya khilaf contohnya, tapi pemimpin kalau dia nak untuk maslahah dia boleh menyeragamkan. Itu hal ulil amri, ya. Jadi dia tanya, tarawih ni wajib ke sunat? Jawabnya sunat. Menjaga silaturahim, mengelakkan daripada bergaduh sesama Islam ni wajib ke sunat? Wajib. Bila begitu jelas jawapan semua setuju, dia kata oleh kerana itu dalam Islam lebih utama menjaga silaturahim, mengelakkan bergaduh daripada solat tarawih yang sunat. Maka keputusan saya, masjid ni tak payah solat tarawih langsung, tak payah solat tarawih. Kerana kalau nak buat solat tarawih akan jadi gaduh, maka tak payah buat. Utamakan yang wajib, tinggalkan yang sunat tu. Agaknya pergi semayang masjid lain lah. Jadi wallahu alam, itu lebih kurang dalam ruang yang terbatas. Terima kasih penyampaian Dr. Yusri. Maknanya kita jangan cari gaduh. Jangan cari gaduh. Yang kita faham dan kita amalkan. Janji tak salah. Jangan kita faham kita ni, yang aku faham atas ilmu aku buat macam ni. Walaupun salah, kita tak tahu kita salah. Itu salah. Tapi yang betul lah, fahaman kita yang betul, kita buat cara kita. Jangan kita mengatakan yang orang lain tak betul. Itu salah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah mungkin kita akan sambung lagi sesi yang seterusnya ini. Mungkin saya lebih kurang dalam 10 minit lebih kurang untuk seorang panel. Jadi yang bagi Dr. Suhaimi, hari ni sekarang ni media, orang kata apa, media massa. Media massa ni, jadi saya olahkan soalan itu. Media massa ini memainkan peranan yang amat penting. Ni adik-adik kita ramai ni. Ramai. Bukan setakat adik-adik, ayah-ayah, mak kita pun sekarang dah pandai berWhatsApp. Saya terkejut, mak saya ni tak pernah pegang telefon, tiba-tiba naik dalam grup WhatsApp keluarga, Assalamualaikum, hampa sihat ke? Mak saya dah umur dah nak dekat 70 dah. Rupa-rupanya chat-chat balik abang saya. Nasib baik rupanya dia tak tahu, tapi ada WhatsApp. Orang sekarang, mak ayah kita, adik-adik, tambahlah adik-adik kita ni ber-WhatsApp 24 jam, ber-Facebook, ber-Twitter, Instagram dan sebagainya. Doktor, sebagai seorang ahli akademik, adakah medium-medium yang sebegini, media massa yang sebegini boleh memberi ilmu yang kukuh, ilmu yang kuat untuk dipegang sebagai seorang Muslim dan dijadikan sebagai, mungkin di situ kita sekarang ni mungkin banyak kita nak tahu satu-satu perkara, kita pergi Google je tadi, Google, Twitter, semua ada maklumat situ. Adakah maklumat ni kita boleh pegang sebagai maklumat yang sahih? Dan adakah ilmu-ilmu itu boleh memantapkan kita punya manhaj sunnah wal jamaah? Silakan boleh Dr. Baiklah, terima kasih. Berkaitan dengan segala kemudahan teknologi yang disebutkan tadi itu, kita tak menafikan bahawa itu semua merupakan, kata orang tu, medium yang berada pada tamadun yang sesuai. Sebab itu kalau zaman Rasulullah SAW dahulu kala, kita lihat baginda dan para sahabat menulis di atas pelepah kurma,
Kertas pun mahal masa tu tak ada. Walaupun kertas dah ada kat negara China 5,000 sebelum Masihi, dah lama. Cuma nilai kertas tu sangat tinggi. Sekarang kita kertas buang-buang je kan. Ingat adik-adik, selain kertas kita buang tu, kita telah menebang banyak pokok. Sebab kertas ni dibuat daripada pokok. Nak cerita bahawa sekarang ni kita gunakan WhatsApp, atau sekarang ada Telegram, macam-macam lagi. Cuma harus diingat adalah, tu tadi saya bagi tahu, bijaksana dalam menilai dan melihat maklumat itu. Setengah orang sekarang ni bila dapat forward, entah apa yang forward, aku pun dapat, aku forward je. Dia tak tahu pun benda tu betul ke salah. Ingat, bila kita forward, kita bertanggungjawab dalam apa kita forward itu. Kalau betul, pahala akan berpanjangan. Macam orang bisnes ada downline, berpanjangan. Kalau salah pun berpanjangan juga. Jangan suka-suka main forward. Tengok apa yang kita nak forward tu. Dan orang yang paling besar ganjaran pahala atau dosanya adalah orang yang mula-mula forward pada orang yang pertama. Dia macam pahala lah ni. Sebab itu kalau kata Nabi SAW, salah satu benda yang akan dapat pahala berpanjang adalah amal soleh yang kita tinggalkan dan juga ilmu yang kita bagi pada orang lain. Kalau kita ajar orang tu cara mencuri, tuan-tuan sekalian, kita dah mati, dia curi. Sebab kita ajar dia mencuri, dosa pun berpanjangan juga. Kita harap benda tu tidak akan berlaku lah. Kalau kita ajar orang baca Al-Quran, maka amalan yang baik itu akan berpanjangan juga. Cuma kita harap kalau kita ajar orang mencuri, kita bertaubat, taubat kita Allah Ta'ala terima dan amal itu terblok lah, terpotong insya-Allah. Sebab dalam kita melakukan, adik-adik, tuan-tuan sekalian, benda-benda macam ni, YouTube sekarang ni. Sekarang kita lihat orang suka dengar ceramah, tak payah pergi masjid. Alah ustaz, tak susah sekarang, tak pergi masjid. Ada ustaz YouTube. Nak ustaz siapa? Pilih, semua ada dalam tu. Kan? Cuma bagi pendapat saya secara peribadi, harus berhati-hati sebab mereka yang mencipta teknologi ni ada niat yang di sebaliknya. Wallahu alam. Bagi saya, curi rumah bahagian yang perempuan ni tak apa. Mungkin mereka ada halangan, ada mungkin ialah kalau pergi surau-surau jadi fitnah sebagainya, keselamatan. Boleh buka YouTube. Tapi bagi yang gagah perkasa, lelaki jantan hebat ni, janganlah dengan YouTube saja, pergi ke masjid. Sebab kalau semua orang dengar ceramah kat YouTube, siapa nak pergi masjid? Alah ustaz, ilmu. Berbeza, ingat. Tutup ilmu ni dua benda. Ilmu dan keberkatan. Buka YouTube, dapat ilmu, keberkatan belum tahu. Tapi pergi masjid, dalam majlis ilmu macam ni, tidur pun dapat pahala. Jangan kata tidur, Nabi sebab apa? Orang limpas, orang kata limpas, bukan lipas. Orang yang lalu di tepi-tepi majlis ilmu pun dapat pahala juga, apalagi orang yang ada dalam majlis ilmu. Jadi maksudnya, pergi ke masjid, setiap langkah dapat pahala dan dihapuskan dosa. Duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala lagi. Solat berjamaah, pahala lagi. Maksudnya dia satu package yang lengkap bila pergi ke masjid. Bukan sebab saya ketua masjid, tidak. Tapi ini pun salah satu daripada nak promosi juga. Pergi ke masjid. Masjid UMS ni besar, antara masjid yang terbesar di Sabah ni. Hari-hari orang Korea datang ustaz. Bukan buat apa, bukan sembahyang, ambil gambar. Salah satu tempat pelancongan. Dua masjid. Masjid Ikas dekat Ikas tu, Bandar Raya dan Masjid UMS. Dah apa yang saya pun tahu. Tapi saya pernah berbual dengan mereka dan yalah, minat itu kita harap akan berterusan dan mungkin mereka akan terniat masuk Islam. Wallahu alam. Kita doakan bersama-sama. Sebab itu jangan kita kata apa ni Mas Salim masuk masjid Seluar Pendek kita marah dia. Oi, what you doing here? Kau tak tahu ke Seluar Pendek ini haram? Memang dia tak tahu pun. So jangan kita marah orang yang tak tahu. Saya pernah tu nampak dari Masjid UMS, mereka tak tahu, kebetulan jaga yang patut bagi jubah tu tak ada, dia naik pakai skirt pendek bergambar duduk-duduk macam tepi pantai. Kita bagi tahu lah, sorry sir, this is a very holy place, can you go down please and wear the robe, bagi robe tu kan. So dia orang faham, oh sorry. Maksudnya mereka tu perlu diberikan kefahaman. Jadi dalam kes teknologi tadi WhatsApp dan sebagainya ni, nak share sedikit. Saya bagi tahu bahawa bila kita dapat maklumat, baca dulu. Kalau tak tahu, pastikan dulu. Kalau kat sekolah, adik-adik tanya dengan ustaz-ustaz yang muktabar tu. Ustaz kat sekolah ni pun hebat-hebat. Dia ustaz ni, al-asatizah ni, mereka orang yang terpilih. Terpilih oleh Allah Ta'ala pilih dia jadi ustaz. Nak jadi berada dalam ni pun terpilih juga. Jangan kita kata, oh aku hebat sebab berada dalam. Tidak, ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun kat Sabah ni walaupun dah 20 tahun, ini kali kedua saya masuk sini. Kali kedua, secara rasmi lah. Tak rasmi tu adalah, tapi yang rasmi tu kali kedua. Nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala tu panggil, hari ni Suhaimi kau kena datang sini. Okey, datang. Dah kena panggil banyak kali, jadi ada panggil tapi clash dengan program-program yang lain. Jadi nak bagi tahu bahawa
Allah Ta'ala pilih kita. Bila kita tengok WhatsApp tu pun, itu dalam rukun iman yang ke-6, itu adalah merupakan takdir qadar Allah Ta'ala. Dapat WhatsApp tu, maklumat itu, baca dulu, tengok, kita harus gini-gini ni, hadis sahih. Ya tak ya sahih tu? Kalau di sahih sekarang ni kita tak boleh cek Al-Bukhari, jilid berapa, yang keberapa, semua di dalam, kita boleh cek sekarang, online pun boleh cek. Tapi masa online ni tuan-tuan sekalian, especially nak share sedikit, kalau Wikipedia ni tak boleh kita percaya 100% sebab dia boleh diubah, so kena balik semak pada kitab yang muktabar. Dan nak kongsi juga tentang khilaf antara kita ni, yang seorang kata WhatsApp, oh ini boleh, saya pernah tu dalam satu grup YouTube ni, grup Facebook, Ustaz, yang ini dah tulis buku aku kata begini, lepas tu orang bidas, buku kau salah. Dia kata, siapa engkau belum tulis buku lagi. Nampak di sana sudah ada ciri-ciri, minta maaf, riak dalam diri dia. Para ulama terdahulu tuan-tuan sekalian, sebelum mereka keluarkan satu fatwa, nak menulis satu ayat dalam kitab, mereka malam tu solat tahajud. Bukan terkejut, solat tahajud, minta hidayah Allah Ta'ala. Boleh tak tulis ni, mimpi macam mana. Maksudnya bukan wahyu, ilham Allah Ta'ala bagi tu pada mereka, baru mereka tulis. Kita sekarang minta maaf ahli akademik, termasuk saya sendiri pun, bukan susah sangat nak buat buku. Buka saja komputer, copy paste, siap satu buku. Assignment sekarang bukan susah. Bagi hari ni, besok boleh submit hantar sebab adanya kemudahan internet. Tetapi isunya adalah kesahihan bahan yang kita dan kita terima tu betul ke tidak. Sebab itu sekarang cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah di surau lebih berhati-hati sebab sekarang anak murid cerdik-cerdik Melaka boleh semak terus, betul ke dia sebut, terus buka Google, oh tak betul ni, betul ke benda tu tak betul, jadi isu yang berbeza pula. Jadi maksudnya bila kita dapat maklumat, kena berhati-hati sebelum kita menyebarkannya. Kalau betul, dapatlah pahala yang berpanjangan. Kalau salah, kita share sama-sama dosa itu. Nauzubillah min zalik. Dan yang keduanya, saya mengesyorkan di sini, bukan tak bagus dengan ceramah dalam YouTube itu, ustaz sama-sama pun boleh buka. Tapi harus diingat, kadang-kadang dalam YouTube ni potongan itu yang tak sepenuhnya. Dia ambil satu ceramah separuh, ceramah 10 minit ambil 3 minit. Jadi yang lain tu dia tak dapat, tak full. Kalau di masjid, pergi ke masjid, dia ceramah itu penuh. Jadi dia tak ambil kepahaman yang separuh-separuh, kepahaman yang sempurna, dan dapat keberkatan hadir majlis ilmu di masjid secara berjamaah. Kalau YouTube syok sorang-sorang menghadap komputer, boleh juga kalau dah tak ada alternatif nak pergi ke masjid. Maksud saya tadi, kalau semua orang hanya harap pada YouTube dan WhatsApp boleh dapat maklumat, Google dan sebagainya, siapa yang nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab Rasulullah SAW ketika berhijrah daripada Makkah ke Madinah, perkara pertama yang dia buat adalah membina masjid. Masjid itu pertama yang dibina untuk masyarakat Islam berkumpul di sana bersama-sama mengimarahkan masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Terima kasih yang baik Dr. Adik-adik kena pastikan dulu kalau boleh dapat apa-apa mesej daripada WhatsApp dan sebagainya tu, pastikan dulu. Kalau tak tahu, tanya ustaz. Kalau yang ustaz-ustaz ni pula, jangan ada ustaz pun ramai. Dapat send kan. Lebih-lebih lagi bab-bab yang poligami ni kan. Ustaz-ustaz ni suka sangat. Lepas tu bila kita dapat benda tu, sepatutnya kita yang ustaz-ustaz ni kita perbetulkan. Kalau sekiranya ada yang salah itu, kita perbetulkan. Taklik dipanggil itu. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak terus berpindah pada lebih kurang soalan yang sama kepada Dr. Yusri, tapi dalam konteks dakwah itu. Dalam kita nak mencari akidah yang sahih ini melalui media masa kini ini, dalam konteks dakwah Islamiah sebagai ahli da'i. Silakan bagi Dr. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kira menyambung sedikit dan mungkin kalau ada ruang, saya tak terserah kita lepas ni kalau ada ruang untuk kita soal jawab. Ya, pertama saya setuju sangat apa yang disebutkan oleh Dr. Suhaimi dan tentang betapa perlunya kita lebih berhati-hati dalam saat hari ini. Ya, saya tengok YouTube juga. Kadang-kadang tergoda juga nak tengok yang tak berapa taklah terlalu ni, ya.
Sebab itulah dia dunia ni memang khulwatun khadirah. Dia menarik kan. Tapi saya sangat juga berterima kasih pada YouTube, kerana dengan YouTube contohnya saya dapat mengikuti kuliah-kuliah ulama-ulama bertaraf dunia, world class, yang mungkin mustahil saya nak dapat ikut kalau tanpa YouTube. Contohnya salah seorang ulama yang sangat saya minati, yang saya baru berjumpa dia sekali saja sebab dia duduk jauh di Amerika. Syekh Hamzah Yusuf nama dia. Syekh Hamzah Yusuf Hansen. Mak Saleh tapi masuk Islam masa muda, lepas tu mengaji sungguh-sungguh, macam-macam negara dia pergi mengaji, jadi ulama, memang syekh lah. Boleh cakap Arab dan sebagainya. Pidato dia Masya Allah. Dan dia akan ke Malaysia ni minggu depan. Cuma tak kesabar lah di Kuala Lumpur. Jadi Syekh Hamzah ni dalam satu YouTube dia cerita, dia memetik pandangan seorang ulama yang lain yang masih hidup, antara ulama yang paling kanan, Syekh Abdullah bin Bayyah. Abdullah bin Bayyah. Jadi agak-agaknya nama-nama yang saya sebut ni biasa dengar ke tak? Biasa dengar ke tak? Abdullah bin Bayyah, Hamzah Yusuf. Itulah kalau sebut nama ahli sukan, artis ni, dia punya pak saudara pun kenal. Usahakan dia sendiri, pak saudara artis tu boleh kenal, contohnya. Itu kita kena sedar dirilah juga. Jadi dia kata Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Hamzah Yusuf kata Syekh Abdullah bin Bayyah ni guru dia, antara guru utama dia, kata tak, kita sekarang ni umat Islam hidup di zaman yang paling mencabar sepanjang sejarah umat Islam. Boleh bahas lagi lah, boleh bahas lagi tapi dia kata paling mencabar, dan mungkin sesuai dengan apa yang ulama-ulama selalu sebutkan. Dia ini zaman fitnah, babul fitan, hadis-hadis pun diletakkan dalam bab fitnah akhir zaman ni dan sebagainya. Kenapa dikatakan zaman sekarang ni paling mencabar? Itu yang menarik. Paling mencabar, paling bahaya bagi umat Islam. Kenapa? Kerana di zaman inilah kali pertama dalam sejarah umat Islam, oleh kerana teknologi maklumat itu utamanya, umat Islam terdedah kepada pelbagai limpahan ledakan maklumat yang susah kita nak kawan. Macam kita sebutkan tadilah. Dan oleh kerana itu kita lebih perlu berhati-hati. Dan benarlah sabda Rasulullah SAW, terutamanya di zaman kita ini, bagaimana dalam antara hadis-hadis utama akhir zaman, satakunu fitanun, akan berlaku fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau saya tak ingat sepenuhnya matan hadis itu, tapi maksudnya akan sampai zaman fitnah, banyak fitnah bagaimana yang berlaku dalam situasi hari itu. Seseorang itu berpagi-pagi, pagi masih lagi mukmin, petang dah kafir dah. Orang yang sama pagi mukmin lagi, wa yumsi kafiran, petang dah jadi kafir. Ataupun sebaliknya, petang mukmin lagi, pagi esok dah kafir balik dah. Mudah sangat jadi mukmin jadi kafir. Kenapa? Tadilah, kalau saya tengok, saya fikir-fikirkan balik dunia hari ni, contohnya apa yang kita terima dalam Twitter, Facebook. Orang forward satu kenyataan dalam bab agama. Kalau bab syariat satu hal lah, tapi kalau syariat pun, kalau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal pun tak boleh. Itu adalah asalnya syirik. Judi katalah. Kata tadi contoh kita bagi tersebutlah belaga ayam. Belaga ayam tu berjudi lah ya. Jadi bila berjudi, kalau walaupun asalnya syariat, judi-judi ni syariat, tapi kalau kita ambil alih tugas Allah dah tetapkan hukum judi itu haram, tiba-tiba kita kata judi itu halal sebenarnya,
Maka oleh kerana kita mengambil alih peranan Allah, kita menduakan Allah dalam bab menghukum, menentukan hukum, maka itu sejenis syirik. Ya. Jadi sebab itu kita dah belajar lama ni. Ni bukan sekolah menengah, sekolah rendah kita belajar antara sebab syirik, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Tapi pagi tadi jangan confuse, jangan keliru. Ni kalau pagi tadi tu ulama yang kata bagi tahu ayam ni menang, dia bagi tahu tu, dia tak kata benda tu halal, dia tak menghalalkan. Dia dalam proses mendakwah, dia bertoleransi sikit sebanyak. Macam dulu seorang ustaz atau seorang pendakwah pernah cerita, tak salah saya, dia masuk berdakwah di, saya tak pastilah Indonesia ke, Sabah ke, Sarawak ke, nak berdakwah sampai pendalaman sangat, sampai dah tak boleh berjalan dah. Last kali kenderaan untuk sampai ke kampung tu kena tunggang tu. Tunggang tu lah binatang tu. Jadi nak berdakwah kena tunggang benda tu. Apa hukum tunggang benda tu? Mungkin haram lah, dari sisi berdosa lah kan. Tapi dah nak berdakwah. Jadi yang tadi tu dia tak ini ya, yang ulama yang kata dia tak menghalalkan. Hari ini dalam Facebook kadang-kadang datang kenyataan dalam bab akidah ke, dalam bab syariat ke, yang kita ni semangat tak berhati-hati komen, saya setuju, bagus, hebat pandangan ustaz ini. Silap-silap itu yang boleh menyebabkan akidah kita lari. Jadi sangat benar sabda Rasulullah SAW akhir zaman ni. Twitter pun sama. Datang bab agama ni semua kutuk memperlekehkan apa semua, tiba-tiba kita setuju, kita retweet. Boleh mengganggu. Jadi hati-hati. Agama ni bukan main sepak bola, bukan main bola, bukan World Cup. World Cup boleh lah kata Brazil, Jerman apa benda, apalah Koman lah, tak reti kaki bangku, boleh lah, tak ada lari akidah insya-Allah. Tapi rugi masa lah. Cuma dalam bab agama jangan main-main. Kena hati-hati. Itu kata ada, biasalah teknologi duniawi ni dia macam pisau lah ya, boleh digunakan untuk sembelih binatang korban ibadah besar, tapi boleh juga guna untuk sembelih orang, dosa besar. Dosa besar. Jadi kena jaga dari segi teknologi itu. Macam mana kita berhati-hati di akhir zaman. Dan yang selalunya Tuhan bagi selamat ni orang yang tak takabur, orang yang tak action sangat. Yang tu biasa selalunya Tuhan jaga. Yang selalu nak jadi telajak, nak langgar tiang, langgar apa ni, orang yang engine power, brake tak makan. Kereta engine Ferrari letak dalam kereta Viva, contoh je lah. Enjin Ferrari, kalau muatlah enjin Ferrari tu dalam kereta Viva, tapi brake Viva lagi. Enjin Ferrari tekan minyak sikit nak keluar daripada parking dah terlanggar dah, sebab tak padan dengan itulah lebih kurang Ustaz Ramzi, wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan. Kalau sekiranya ada satu persoalan terhadap apa yang kita bincangkan sekarang ni, kalau ada sekiranya satu soalan, silakan, sama ada perempuan ataupun lelaki. Ada? Tak ada? Okey. Kalau dah tak ada, okey, saya nak bagi dalam seorang doktor dalam setengah minit untuk rumuskan doktor. Doktor. Okey, terima kasih untuk setengah minit. Baiklah adik-adik, tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali bila kita pergi hadir majlis macam ni, alhamdulillah kita dah ada. Yang kedua, yang penting adalah apakah kita punya tindakan selepas ini. Tindakan kita punya pelakuan kita. Maksudnya kita dengar macam-macam, dapat macam-macam, tapi paling tidak adik-adik, tuan-tuan sekalian, dapatlah 10% pun dah okey dah, kita boleh berubah. Untuk kita berubah. Kalau pelajar mungkin kita boleh lebih bersemangat untuk belajar, berjihad lillahi ta'ala dengan ilmu dan sebagainya. Dan bagi yang bukan pelajar, kita nak mematangkan iman kita, akidah kita ni, kita harus ada ilmu dan kita harus
faham dan kita berhati-hati kerana apa? Kita tahu bahawa syaitan sangat kreatif untuk menyesatkan orang Islam yang beriman. Jadi kena berhati-hati kerana kita tak nak kita kufur sama ada melalui 3 perkara ini: hati, perkataan dan juga perbuatan. Dan moga kita semua diberikan oleh Allah SWT kesihatan, kekuatan iman dan juga amal agar kita terus berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu Dr. Yasir. Ya, adik-adik saya tengok ramai belah sini, adik-adik yang belah sini ustaz-ustaz pun ramai ni nampak. Baik, alhamdulillah, kita harapkan agar program kita separuh hari ini dapat memberi suntikan yang berterusan kepada kita untuk kita menyelamatkan diri kita di dunia, yang akan menyelamatkan kita di akhirat, insya-Allah. Saya juga sebagai saksi, sebab saya pun sebahagian daripada penganjur, mohon maaf lah kalau ada terlebih kurang dalam program ini. Mungkin dari segi masa pun saya nampak ada lari sikit dan sebagainya. Walaupun kita tamat, okey, tamat tu memang ikut jadual lah. Yang bermula tu mungkin ya. Cuma saya nak sebut kat sini lah, terutama anak-anak muda kita ya, yang biasalah orang muda ni enjin kuat, enjin power lagi, kadang-kadang break tak apa makan. Orang lama ni, orang senior ni, dia break tak apa makan pun okey agak lah, sebab enjin pun tak apa power lah. Tak berapa, tak berapa lah. Gini lah, kita kena ingat adik-adik ya, kita nak memantapkan akidah, memantapkan agama kita ni, dia bukannya satu proses yang selamanya kita bersemangat. Macam kita dalam program kita ni lah, separuh hari, kalaulah kita nak Islam ini, kita nak Islam ni selama-lamanya menarik aja, selama-lamanya semangat aja, baru kita nak buat. Kalau dah mula boring, rasa penat, rasa kita tak buat, macam tu bahaya. Macam tu bahaya. Sebab memang perjuangan Islam kita ni, perjuangan untuk memantapkan akidah ni suatu maraton, perjalanan jauh, memerlukan kita untuk berterusan, dan perlukan kita untuk tabah dan gigih, bersabar, kena mengaji. Hari ni kita buka PowerPoint, tapi hakikatnya nak mengaji akidah mantap betul-betul kena buka kitab depan guru juga. Tak boleh nak shortcut semata-mata, tak boleh. Hari ni kita ambil dia punya gist, intipatinya, yes, betul. Tapi taklah menafikan perlunya kita untuk bersengkang mata, musafir jauh, keluar duit dan sebagainya juga. Jadi contohnya, kalau ikut kan, para sahabat pun pernah, ini yang terakhir, para sahabat pernah satu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, merasakan diri mereka ni sudah munafik, kerana bila depan Nabi semangat, Masya Allah ya? Tapi bila balik ke rumah depan anak-anak apa semua, dia dah lain dah. Jadi akhirnya sahabat ini mengajak Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi, dan mengadu, turun naik semangat ni ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahawa kalaulah kamu ni ketika bersama aku sama seperti kamu tidak bersama aku, maka kamu hebat sungguhlah. Sampai nescaya sampai kamu akan boleh bersalam-salaman dengan para malaikat di jalan-jalan di Madinah ni. Kalaulah level kita sentiasa macam tu, macam itulah level engkau punya tahap tu, seolah boleh nampak malaikat sampai tahap itulah. Walakin sa'atan. Tapi kadang-kadang biasalah manusia ni. Jadi tak apa. Kadang-kadang kita rasa penat dalam perjuangan untuk memantapkan akidah, berdakwah dan sebagainya. Tapi yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti terus. Kerana sebenarnya hakikatnya kita tak ada pilihan lain, kita tak ada jalan lain. Jalan kita hanya satu, menuju ke situ. Soalnya sama ada kita menyeleweng, menyimpang atau tidak.
ya, hakikatnya kita akan tetap kembali bertemu Allah. Semoga kita bertemu Allah dalam sebaik-baik keadaan dan sebaik-baik hal dan dengan semurni-murni akidah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada yang bahagia Dr. Yusri dan Dr. Suhaimi. Moga-moga pedoman dan panduan yang diberikan oleh dua orang panel kita pada hari ini dapat membantu kita untuk mencari ilmu yang sahih selepas ini. Kita memantapkan akidah kita, memperkemaskan akidah ahli sunnah wal jamaah kita kepada yang lebih baik, insya-Allah, supaya kita berada dalam kumpulan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu sahaja kumpulan yang berjaya, yang mana yang mereka yang menurut jalanku dan juga jalan para sahabat-sahabatku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sebelum kita keluar daripada pintu dewan ni, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ni kita ada Facebook. Bukan adik-adik saja, tuan-tuan saja dan kami-kami ini saja yang ada Facebook. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pun ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram dan berbagai-bagai gram lagi. Bergram-gram ada dekat Yadim. Jadi tuan-tuan, adik-adik boleh like, boleh suka, boleh add friend dan sebagainya, atas nama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Boleh, tu dah ada tu, terpapar tu. Boleh like semua maklumat, update dan gambar-gambar. Kau nak tengok gambar-gambar tuan-tuan dan puan adik-adik, ada kat dalam tu, boleh semua. Kita dah update di situ, insya-Allah. Jadi segala maklumat dakwah Islamiah semasa pun ada, insya-Allah, dalam blog Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan juga Facebook.